Oke, boleh nampak gambar yang cikgu hantar satu-satu tuh? Oke, tengok gambar yang pertama sekali. Oke, apa yang kamu nampak gambar yang pertama sekali? Slide yang pertama sekali. Oke, betul, kapal kontena. Oke, yang lain boleh jawab ataupun tulis dalam chatnya. Oke, kamu rasalah salah. Kapal ni dia dibuat daripada apa? Daripada mana? Besi. Oke, betul. Kapal ni dibuat daripada besi. Jadi kamu rasa kapal ni beratkah tidak? Oke, berat kan? Tapi kenapa dia boleh terapung di air kalau berat? Siapa tahu? Oke, betul, ada kaitan dengan daya apungan. Oke, siapa lagi ada idea? Oke, sebenarnya hari ini kita akan belajar kesan daya apungan dan juga ketumpatan. Jadi kita akan belajar macam mana kapal yang berat ini dibuat daripada besi ni dia boleh terapung. Oke, kita tengok slide yang kedua. Oke, hari ini kita akan masuk subtopik 8.2 iaitu kesan daya. Tapi kita belajar dua sahaja iaitu ketumpatan dan daya apungan dan juga momen daya. Oke, standard pembelajaran yang pertama, kamu dapat mengenali atau berkomunikasi mengenai perkaitan antara perbezaan ketumpatan dan juga kesan daya apungan dalam kehidupan harian. Dan kedua, kamu dapat menerangkan dan berkomunikasi mengenai momen daya. Oke, hari ini kita nak masuk tuas, sebab tuas kita sudah masuk minggu lepas. Oke, tengok slide yang ketiga. Jadi iaitu daya apungan. Kita tahu daya apungan ni adalah daya tuja yang bertindak ke atas objek yang boleh terapung. Kita panggil sebagai daya apungan. Okey, sesuatu objek akan terapung jika daya apungan tu sama dengan berat objek. Kita tengok contoh yang pertama, iaitu ada itikan. Itik ni boleh terapung sebab berat dia 10 Newton dan daya apungan tu pun 10 Newton. Jadi berat objek ni sama dengan daya apungan, sebab tu dia boleh terapung. Okey, kita tengok yang kedua pula, iaitu batu. Jadi berat objek ni atau berat batu ni adalah 10 Newton, tapi daya apungan untuk batu ni cuma 5 Newton. Sebab tu batu tidak boleh terapung, dia akan tenggelam. Okey, formula untuk kira daya apungan adalah daya apungan sama dengan berat sebenar kita tolak dengan berat ketara. Okey, berat siapa tahu berat sebenar tu apa, berat ketara tu apa? Ada siapa yang tahu? Berat sebenar tu berat apa? Sebenarnya berat sebenar tu adalah berat objek tu di udara. Berat yang sebetul-betulnya. Itu kita panggil berat sebenar. Kalau berat ketara ni, berat objek tu yang bila direndam di dalam air. Itu kita panggil berat ketara. Okey, boleh? Okey, kalau boleh kita teruskan untuk ketumpatan dan juga kesan apungan.
Bila kita tengok Raja 8.13, objek tu terapung. Kenapa objek ni boleh terapung? Sebab apabila objek yang kurang tumpat berbanding cecair, cuba ditenggelamkan, daya apungan ataupun kita panggil daya tuja ke atas objek ni akan menjadi lebih besar daripada berat objek tu. Sebab tu objek ni boleh terapung sebab dia punya daya tuja tu lagi besar daripada berat objek tu. Sebab tu dia akan tertolak naik kita punya objek. Dia akan terapung. Okey, kalau objek ni tenggelam pula sebab objek tu dia lebih tumpat berbanding cecair. Ini adalah ketumpatan ya, bukan daya apungan. Ini adalah kaitan antara ketumpatan dan juga kesan apungan. Jadi apabila sesuatu objek tu lebih tumpat berbanding cecair, daya apungan tu ataupun daya tuja ke atas objek ni adalah kurang daripada berat objek. Dia akan menyebabkan kita punya objek tu tenggelam. Ingat, kalau objek terapung, kita punya daya tu lagi besar daripada berat. Tapi kalau objek kita tenggelam, daya kita kurang daripada berat. Okey, semua boleh faham? Okey, kita masuk untuk aplikasi untuk ketumpatan dan juga daya apungan. Okey, macam tadi lah kapal kargo tu. Okey, kalau kamu perhatikan dekat kapal kargo ni sebenarnya dia ada satu garis-garisan. Garisan-garisan ni yang kita panggil sebagai garisan plimsoll. Okey, tujuan garisan ni sebenarnya untuk tujuan keselamatan. Sebab bila ada perbezaan suhu dan juga kepekatan garam, ketumpatan air laut tu dia akan berbeza mengikut tempat. Sebab tu garisan plimsoll ni dibuat untuk menentukan aras keselamatan sesuatu kapal tu untuk terapung. Okey, kita tengok contohnya. Contoh macam TF ni. TF ni adalah aras maksimum untuk air tawar tropika. Kalau yang FD adalah garis maksimum untuk air tawar. Kalau T pula untuk air tawar tropika. Kalau S untuk lautan musim panas. Kalau W untuk lautan musim sejuk. Dan juga kalau WNA untuk musim sejuk Atlantik Utara. Ini bagian yang sejuk-sejuk bagian utara tu. Okey, contohlah kapal ni dia untuk lautan air laut tropika. Tapi aras untuk garisan plimsollnya tu dia dekat TF. Jadi apa yang jadi dekat kapal tu? Okey, betul. Kapal tu akan tenggelam sebab dia melebihi maksimum aras garisan plimsoll. Okey, boleh faham? Okey, kalau boleh sebenarnya cikgu mau buat aktiviti untuk tuas. Okay, sekejap. Cikgu bagi slide untuk tuas. Sebab minggu lepas cikgu kurang sentuh pasal tuas, jadi cikgu bagi slide untuk tuas. Sekejap, cikgu bagi slide untuk tuas pula. Okay, kamu download dulu slide tu. Banyak je ni. Okay, kamu tengok slide yang pertama, tuas. Okay, tuas ni adalah sebuah palang yang berputar pada satu titik yang tetap. Tuas kita panggil sebagai mesin ringkas. Okay, tuas ni dia ada tiga bahagian lah kita panggil. 3 bahagian. Yang pertama daya, kedua beban, ketiga fulcrum. Okey. Kalau daya adalah tolakan ataupun tarikan yang dikenakan pada palang, kita panggil sebagai daya. Tidak kisahlah dia tarikan ataupun tolakan, kita panggil daya. Okey, untuk bahagian yang kedua beban. Beban ni adalah objek yang hendak digerakkan, kita panggil sebagai beban. Okey, kalau fulcrum ni dia adalah titik sokongan yang tetap.
Bahagian titik sokongan ni kita panggil sebagai bahagian untuk fulcrum. Okey, boleh faham 3 bahagian untuk daya. 3 bahagian untuk tuas. Ada fulcrum, ada beban dan juga ada daya. Kamu boleh tengok slide yang pertama sekali ya untuk tuas tu. Okey, boleh. Okey, cikgu teruskan. Apa kegunaan tuas ni? Okey, kegunaan tuas ni yang pertama, tuas ni dapat membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah. Jadi bila kita gunakan aplikasi tuas ni, kerja seharian kita tu akan lebih mudah. Okey, yang kedua, tuas juga membolehkan kita menggunakan daya yang kecil untuk melakukan kerja yang berat. Okey, contoh macam kita mengangkat beban yang berat. Jadi bila kita guna aplikasi tuas, kita dapat mengangkat beban yang berat tu menggunakan daya yang kecil. Sebab itulah itu fungsi tuas. Okey, kita tengok pengelasan tuas. Okey, tuas ni dia ada 3 kelas. Okey, kelas yang pertama. Okey, untuk tuas kelas pertama, fulcrum tu dia berada di antara beban dan juga daya. Jadi fulcrum tu berada di tengah-tengah. Cara untuk kita hafal untuk kelas tuas kelas pertama ni. Okey, pertama dalam bahasa Inggeris kan first kan? Jadi first tu depan dia tu F. Jadi untuk kita fahamkan tuas kelas pertama, first depannya F. Fulcrum ni depan pun F. Jadi kalau kelas pertama, first, fulcrum. Okey, boleh faham? Kita tengok. Kalau kelas pertama, dia bahasa Inggeris first. Okey, first depannya F. Fulcrum pun depannya F. Jadi kalau kelas pertama, di tengah tu mesti fulcrum. Okey, boleh? Okey, kita tengok contoh-contoh kelas tuas pertama. Okey, yang pertama adalah pelayar. Okey, sebelum kalau kita mau kenal pasti macam satu objek ni, perbuatan ni, dia tuas kelas ke berapa, kita kenal pasti dulu. Di mana fulcrum, di mana beban dan juga di mana daya. Okey, kita tengok yang pelayar. Okey, fulcrumnya berada di tengah. Jadi confirm dia tuas kelas pertama sebab fulcrumnya di tengah. Okey, beban pula di sebelah sini dan juga daya tolakan ataupun tarikan di sebelah kiri. Okey, kalau tertukar beban dengan daya ni tidak masalah. Yang penting fulcrum tu di tengah. Itu yang paling penting. Itu kalau fulcrum di tengah, confirm dia tuas kelas pertama. Okey, contoh yang kedua, pembuka tin. Okey, pembuka tin, dia tahu hujung pembuka tin dan juga objek beban kita tu, itu yang kita panggil sebagai fulcrum, iaitu titik tetap. Jadi titik tetap kita, fulcrum kita berada di tengah. Jadi pembuka tin adalah tuas kelas pertama. Okey, boleh faham tuas kelas pertama sebelum cikgu pergi tuas yang kedua? Okey, boleh? Okey, sekarang tengok slide yang ada tulisan tuas kelas kedua. Okey, tuas kelas kedua, beban pula yang berada di antara fulcrum dan juga daya. Jadi beban ni dia berada di tengah-tengah. Jadi cara untuk kita ingat untuk tuas kelas kedua, kita tengok. B, beban depannya B kan? Okey, dalam A, B, C, D, abjad. Okey, huruf B nombor keberapa? Okey, huruf B ni dia nombor kedua kan? A, B, dia nombor kedua. Jadi dia adalah tuas kelas kedua. Okey, itu cara kamu hafal. Cara kamu hafal untuk tuas kelas kedua. Jadi huruf B ni dia nombor kedua. Jadi dia tuas kelas kedua, beban. Okey, contohnya adalah kereta sorong. Okey, kereta sorong kita tahu beban kita akan berada di tengah-tengah di antara fulcrum dan juga daya. Sama juga dengan pemecah kekeras. Beban kita pun berada di tengah. Jadi bila ada beban di tengah di antara fulcrum dan juga daya, itu adalah tuas kelas kedua. Okey, sekarang kita masuk tuas kelas ketiga.
Okey, kalau kamu sudah hafal tuas kelas pertama dan tuas kelas ketiga, tuas kelas kedua, yang ketiga ni kamu sudah confirm tahu yang di tengah mesti daya. Jadi kalau tuas kelas ketiga, daya tu dia berada di antara fulcrum dan juga beban. Dia berada di tengah-tengah. Contohnya macam penyepit ais. Okey, daya kita kenakan di tengah, bukan di tepi. Di tepi ni adalah fulcrum dan juga beban. Jadi daya kita kenakan di tengah. Sama juga dengan joran. Okey, slide yang seterusnya adalah ini peta minda untuk tuas kelas pertama, kelas kedua dan juga kelas ketiga. Ini kamu boleh baca. Sekarang cikgu membuat aktiviti. Kamu sudah faham kan tuas-tuas ni? Okey, kalau kamu sudah faham tuas-tuas ni, cikgu akan bagi gambar. Cikgu mau kamu kenal pasti dia tuas kelas keberapa. Boleh? Okey, boleh ya. Okey, kamu tulis dalam chat. Okey. Okey, ready? Cikgu bagi gambar yang pertama. Cakap pun boleh. Okey, ready ya? Okey, yang pertama. Okey. Nyatakan. Dia tuas kelas keberapa? Tengok betul. Yang di tengah tu apa? Okey, betul. Okey, tuas yang kedua sebab beban dia di tengah kan? Kita tahu beban di tengah, jadi B adalah huruf kedua. Jadi dia adalah tuas kelas kedua. Okey. Soalan seterusnya, gambar seterusnya. Okey, tuas nombor berapa? Gambar yang kedua. Okey, betul. Okey, bagus. Tuas kelas pertama sebab fulcrum dia di tengah. Kita tahu fulcrum pertama adalah first. Jadi, first adalah F. Jadi, fulcrum pun F. Jadi, dia tuas kelas pertama. Okey, seterusnya. Ini cikgu bagi. Gambar yang ketiga. Okey, gambar yang ketiga. Tuas kelas ketiga. Okey, betul. Bagus. Okey, betul. Ketiga. Sebab dayanya di tengah. Okey, cikgu bagi gambar ni. Yang ini pula gambar dia tiada dia tulisnya ni semua. Iya, gitu. Betul-betul. Okey, gambar yang seterusnya. Cikgu rasa kamu ni hebat sudah ni tentukan tuas ni. Fulcrum yang fulcrum kedua, tengok yang ke tengah tu apa? Tengah-tengah. Betul, dia kelas pertama sebab tengok di tengah tu adalah fulcrum, baru beban dan juga daya. Jadi dia tuas kelas pertama. Okey, good semua. Okey, gambar yang terakhir.
Okay, gambar ni dia tiada tunjukkan beban daya dengan ni fulcrum. Kamu mesti tentukan sendiri sebelum kamu tahu dia tuas kelas ke berapa. Okay, ready ya, cikgu hantar. Tuas kelas ke berapa? Okay, betul. Okay, good. Semua betul. Okay, betul. Ini adalah tuas kelas kedua. Okay. Kalau kamu sudah tahu tuas, kita sekarang masuk untuk momen daya pula. Coba cikgu. Okay. Okay, siap. Cikgu akan bagi slide satu-satu pula. Dah, hari ni tiada kerja rumah. Semua kita buat latihan di sini. Jadi kamu tak payah lagi sibuk-sibuk mau buat kerja rumah. Okey. Kita sambung semula untuk momen daya. Tengok slide yang pertama sekali cikgu hantar. Okey. Daya yang dikenakan pada suatu objek boleh memutarkan objek itu pada titik tetap yang kita panggil sebagai fulcrum tu. Jadi kesan putaran ni yang kita panggil sebagai momen daya. Jadi bila ada titik tetap, okey, ini fulcrum. Okey, jadi kita putarkan. Kita gunakan daya putaran. Jadi kesan putaran tu kita sebut sebagai momen daya. Jadi momen daya ni adalah kesan putaran daripada daya yang dikenakan bila kita memutarkan objek. Itu kita panggil sebagai momen daya. Jadi momen daya ni dia membolehkan kita untuk melakukan kerja dengan mudah. Lepas tu momen daya ni dia bergantung pada daya yang dikenakan dan juga jarak tegak dari fulcrum ke daya. Okey, biasanya momen daya ni dengan tuas dia lebih kurang sama. Dia lebih kurang sama fungsi. Dua-dua boleh membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Tapi momen daya ni dia bergantung kepada daya dan juga jarak. Jadi semakin tinggi daya, momen daya pun makin tinggi. Semakin jauh jarak, momen daya kita pun akan tinggi ke atau makin rendah. Kita akan tengok. Okey, cara mengira momen daya. Okey, tengok slide yang kedua. Gambar yang kedua cikgu hantar. Okey, formula untuk momen daya adalah daya kita darabkan dengan jarak tegak dari paksi ke daya.
Jadi, kita tahu sini adalah fraksi atau fulcrum. Dan jarak tegak di sini, ini yang kita panggil sebagai jarak tegak dalam meter. Yang mesti dalam meter ya. Jadi daya yang dikenakan, kita akan darab dengan jarak tegak ni. Ini yang untuk formula momen daya. Unit bagi momen daya ialah Newton meter ataupun diatur sebagai N besar dan M kecil. N besar dan M kecil. Prinsip momen pada tuas. Apa prinsip momen pada tuas? Jadi, bila ada fulcrum berada di tengah, ini tuas kelas pertama ya. Tuas kelas pertama, fulcrum kita di tengah, ada daya dan juga ada beban. Jadi, daya kita darabkan jarak daya daripada fulcrum ke daya, kita darabkan adalah sama dengan jarak beban, kita darabkan dengan nilai beban. Ini formulanya. Beban darab dengan jarak beban dari fulcrum adalah sama dengan daya, kita darabkan dengan jarak daya dari fulcrum. Mungkin kamu confused di sini. Cikgu ada bagi contoh macam mana kira, macam mana kita gunakan formula prinsip momen pada tuas. Tengok. Tengok yang contoh 2 cikgu bagi tu ya. Cikgu akan explain. Sebenarnya cikgu mau tunjuk satu-satu. Kalau cikgu present slide, cikgu boleh tunjuk satu-satu. Tapi disebabkan laptop cikgu ni dah dapat present slide, jadi cikgu terpaksa explain beginilah. Jadi cikgu harap kamu tengok betul-betul ya. Cikgu explain. Sebab ni memang susah sikit mau faham. Kita tengok dulu. Bila tengok gambar raja begini, contoh begini, kita kena faham dulu soalan dia mau apa. Kita tengok baca soalan. Raja di atas menunjukkan seorang lelaki cuba menggerakkan batu besar berjisim 100 kg. Jisim dia sama dengan 100 kg. Kita tulis dulu, jisim sama dengan 100 kg. Menggunakan sebiji batu kecil sebagai fulcrum. Dia sudah bagi tahu. Batu kecil ni adalah fulcrum. Jadi kita tulis dulu dekat batu kecil ni, titik kecil adalah fulcrum. Jarak di antara batu besar dan batu kecil ialah 0.5 meter. Kita tulis jarak batu besar, batu kecil ni adalah 0.5 meter. Manakala jarak antara lelaki itu dengan batu kecil adalah 2 meter. Jadi dari batu kecil ni pergi dekat lelaki ni adalah 2 meter. Settle. Kita baca apa yang dia mau. Hitungkan magnitude daya yang dikenakan oleh lelaki itu untuk menggerakkan batu besar. Jadi dia mau daya lelaki ni. Daya tolakan lelaki ni berapa? Kita tahu jisim kita 100 kg, tapi kita mau beban ataupun kita mau berat batu besar ni adalah berapa. Jadi kita mesti darabkan 10 Newton. Ingat ya, berat sama dengan jisim darab 10. Jadi jisim kita adalah 100 kg, kita darabkan dengan 10. Darabkan dengan 10, kita akan dapat 1000 Newton. 1000 Newton ni adalah berat untuk beban. Kita tulis balik formula yang kita formula prinsip momen tuas ni. Kita tulis beban darab jarak beban dari fulcrum sama dengan daya darab jarak daya dari fulcrum. Jadi beban kita tadi itu adalah batu besar ni kan. Jadi berat dia berapa? 1000 Newton. Kita tulis 1000 Newton darab jarak beban dari fulcrum. Jadi jarak batu besar ni pergi dekat batu kecil iaitu 0.5. Kita tulis 0.5. Tulis sama dengan daya. Daya ni yang kita mau cari. Berapa daya yang dikenakan? Kita tulis daya. Tak darab. Jarak daya dari fulcrum. Jarak daya yang dikenakan lelaki ni, jarak dia sampai dekat batu kecil ni iaitu 2 meter. Kita darab dengan 2 meter. Jadi untuk cari daya, kita akan pindahkan semua ke sebelah kiri.
Jadi daya sama dengan 1000 Newton darab dengan 0.5 meter bahagi dengan 2 meter. Jadi tekan kalkulator, daya kita akan sama dengan 250 Newton. Okey, boleh faham macam mana kira macam mana menggunakan formula momen daya, prinsip momen pada tuas. Okey, boleh. Okey, kalau boleh kita akan buat okey, kalau boleh sekarang buka buku kerja. Kita akan, cikgu bagi masa kamu buat dulu. Lepas tu baru kita bincang jawapan sama-sama. Okey. Buku kerja, muka surat 133 dan 134. Okey, cikgu ada bagi, kamu tulis dulu awal-awal pemerhatian tu. Cikgu ada bagi jawapan untuk jarak daya dari fulcrum dan juga daya. Jadi nanti kamu tinggal kira momen daya dia berapa. Okey, cikgu bagi siap-siap jawapan untuk jarak dan juga daya. Lepas tu kamu kira momen daya dan jawab pemerhatian. Cikgu bagi masa okey, 15 minit. Lepas tu kita bincang. Okey, boleh dengar suara cikgu? Okey, kalau boleh kita start bincang ya. Okey, untuk pemerhatian yang pertama. Okey, jarak daya dari fulcrum tu 0.9, dayanya 0.6. Jadi momen daya berapa? Kamu tulis jawapan saja. Cikgu mau kamu tulis jawapan berapa. Ini jawapan kamu ya, yang kamu kira. .54. Okey, yang lain? Okey. So slow. Okey, 0.54. Okey, ada lagi jawapan? Afiq, jawapan Afiq? .1.5. Okey. Bukan. Okey, begini ya. Kalau kira momen daya, okey, formula untuk kita kira momen daya, jarak daya dari fulcrum tu kita darab saja dengan daya. Jadi, momen daya yang pertama 0.9 darab dengan 0.6. Jadi jawapannya adalah 0.59. 0.54. Sorry. Okey, jawapan yang pertama 0.54. Okey, kamu buat pembetulan ya. Kalau betul tanda right. Okey. Yang kedua, jaraknya 0.8, dayanya 0.7. Jadi momen daya dia berapa? Okey, 0.56. Okey, yang lain? Okey, yang lain cuba kira. Tekan calculator.
0.56. Okey, jawapannya adalah 0.56. Okey, tanda right ya. Okey, untuk jaraknya 0.7, daya 0.8. Jawapan? Kamu tulis jawapan saja. 0.56, 0.56, 0.56. Okey, betul. Jawapannya 0.56. So, kita darab 0.7 darab dengan 0.8. Kita akan dapat 0.56. Okey, yang terakhir. 0.6 dengan 0.9. Okey, betul. Jawapannya 0.54. Okey, semua betul. Okey, semua betul ya. 0.54. Okey, kamu tanda right ya jawapan kamu. Okey, kita masuk untuk perbincangan. Okey, untuk perbincangan yang pertama, apakah momen daya? Momen daya ialah kesan daripada objek pada satu titik letak fulcrum yang dihasilkan apabila apa dikenakan pada objek tersebut. Cikgu mau kamu tulis jawapan. Momen daya ni kesan daripada apa? Lepas tu dihasilkan apabila. Okey, cikgu mau kamu tulis jawapan kamu dulu. Kalau salah, okey. Nanti kita nanti kita betulkan. Okey, memutarkan momen daya. Okey, yang lain? Ada jawapan lain-lain? Sakit-sakit, dapat. Okey, Afiq, jawapan Afiq apa? Sakit. Okey, putar. Okey, baik, jawapannya putaran, memutarkan, daya, momen daya. Okey, jawapan yang sebetulnya, okey, kamu cek ya. Momen daya adalah kesan putaran. Okey, kesan putaran objek pada satu titik letak fulcrum yang dihasilkan apabila daya dikenakan pada objek tersebut. Bukan momen daya ya, daya. Okey, jawapannya adalah putaran dan juga daya. Okey, Muhammad Aznil, betul jawapan tu. Putaran dan juga daya. Okey, kamu betulkan. Momen daya dia kurang tepat. Yang paling tepat adalah daya. Okey, betulkan dulu buat pembetulan. Okey, soalan yang kedua, nyatakan dua faktor yang mempengaruhi momen daya. Okey, tulis jawapan, dua faktor yang mempengaruhi momen daya. Okey, kalau dapat slide cikgu tadi, cikgu ada tulis dua sebab apa yang boleh mempengaruhi momen daya kita tu bertambah ataupun dia berkurang.
Okey, tulis jawapan untuk soalan yang kedua. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi momen daya. Okey, kamu boleh cari dekat cikgu yang atas-atas tu. Cikgu ada tulis dua faktor. Daya yang ditetapkan dan juga jarak tegak dari fulcrum ke daya. Okey, betul. Okey, jawapan si Nadia ni boleh diterima. Okey, yang lain ada jawapan lain? Okey, kamu tunjuk je. Nanti cikgu tengok dulu. Kalau boleh diterima, boleh. Ataupun kalau mau dibetulkan sikit, nanti cikgu betulkan. Okey. Bolehkan kita melakukan kerja dengan mudah? Okey, ini jawapan ni kurang tepat sebab kita mau faktor yang mempengaruhi. Kalau yang membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah adalah kegunaan momen daya ataupun kegunaan tuas. Ini cikgu baca jawapan, kamu boleh salin, okey? Atau ada yang mau bagi jawapan dulu lagi? Ada yang mau bagi jawapan? Kalau ada, cikgu bagi tahu jawapan yang paling tepat. Cikgu bagi tahu lah. Okey. Dua faktor yang boleh mempengaruhi momen daya. Yang pertama adalah daya. Okey, daya yang dikenakan tu. Yang kedua adalah jarak tegak dari fulcrum ke daya. Boleh? Cikgu ulang sekali lagi. Jawapannya adalah daya dan juga jarak tegak dari fulcrum ke daya. Jadi bila daya kita bertambah, momen daya kita pun bertambah. Kalau jarak tegak dari fulcrum ke daya pun bertambah, momen daya kita pun akan bertambah. Sebab tu dua faktor ni dia akan mempengaruhi momen daya kita. Okey, boleh? Okey, kalau boleh kita seterusnya untuk soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Momen daya mempunyai dua arah, iaitu ikut arah jam dan juga lawan arah jam. Tentukan yang manakah menghasilkan momen ikut arah jam dan juga momen lawan arah jam. Okey, yang ini soalan kita cikgu tiada ni video, jadi kamu tak boleh nampak. Jadi cikgu akan baca jawapannya. Okey, yang A, bila beban 5 Newton dan juga pembaris meter tu, dia adalah momen ikut arah jam. Sebab kita putar begini, dia ada ikut arah jam. Okey, jadi yang A tu jawapannya adalah momen ikut arah jam. Okey, tulis. Okey, yang B, daya daripada neraca spring. Jadi bila ada neraca spring tu, dia punya momen yang terhasil adalah lawan arah jam. Okey, boleh? Okey, cikgu baca lagi. 3A, beban 5 Newton dan juga pembaris meter, jawapannya adalah momen ikut arah jam. Dan B tu adalah momen lawan arah jam. Okey. Okey, cikgu teruskan untuk soalan yang keempat. Pembaris meter akan berada pada keadaan seimbang jika momen ikut arah jam adalah apa dengan momen lawan arah jam. Okey, pembaris meter tu dia akan dalam keadaan seimbang
sekiranya momen ikut arah jam sama dengan ataupun tidak sama dengan momen lawan arah jam. Okey, kamu rasa-rasa lah, dia mesti sama ataupun tidak sama. Kau boleh tulis jawapan. Okey, Muhammad Azli sama. Okey, sama. Okey, Nazia kata tidak sama. Okey, ada yang kata sama. Okey, ada yang kata sama. Okey, ada jawapan lagi. Okey, sama. Okey, jawapannya. Okey, jawapannya adalah sama. Okey, jawapannya adalah sama. Jadi, bila pembaris tu dalam keadaan seimbang, dia seimbang. Jadi, maksudnya momen daya ikut arah jam tu adalah sama dengan momen arah lawan jam. Sebab tu pembaris tu boleh seimbang sebab dia sama. Okey, boleh faham? Jadi, jawapan yang keempat tu adalah sama. Okey, boleh. Okey, good. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5 ni adalah kira-kira. Okey, cikgu mau kamu tulis saja jawapan untuk 5A. Berapa kamu jawab? Berapa yang kamu kira? 1000 cm. Okey, yang A tu 5A tu dia kata kira momen daya. Jadi kita tahu momen daya ni kita mesti darabkan jarak dan juga daya. Okey, kita tengok daya dia 50 Newton dan juga dia punya jarak 20 cm. Ingat 20 cm. Kita kena tukar jadi meter dulu. Okey, ada jawab 10 Newton M. Okey, good, very good, betul. Ada jawapan yang lain? Okey, ada jawapan yang lain sebelum cikgu bacakan jawapan yang sebenarnya. Okey, tak apa. Nombor 5A ni dia memang susah sikit. Nombor 6 pun boleh lah. Okey, tidak tahu jawab. Tidak apa? Cikgu, sebenarnya cikgu mau tunjuk tapi dah boleh present slide kan, jadi cikgu cikgu ni. Cikgu bagi kamu macam mana kira. Okey, kejap cikgu send gambar cara pengiraan. Okey. Tengok momen daya kita, tahu dia punya formula adalah daya darab dengan jarak kan. Tapi kita tengok jarak kita adalah 20 cm. Kita tahu jarak kita mesti dalam unit M. Jadi cm pergi ke M mesti bahagi dengan 100. Jadi 50 Newton kita darab dengan 20 bahagi 100. Jadi kita akan dapat 50 Newton darab dengan 0.2 meter. Barulah boleh darab sebab meter. Kita sudah tukar cm kepada meter. Dan jawapan kita adalah 10 Newton meter. Okey, boleh faham macam mana kira momen daya? Kamu kena ingat ya, bila nampak soalan yang begini, kamu cek dulu dia punya unit SI. Kamu cek dulu dia punya unit SI. Tengok dulu. Oh, unit SI-nya cm. Jadi mesti tukar kepada M dulu sebelum kita darab. Apabila kita darab direct, jawapan kita tu salah. Sebab kita akan dapat Newton cm bukan Newton meter. Okay, good, faham. Jadi kamu boleh tulis jawapan tu. Okay, yang B. Okay, yang B. Yang ini aplikasi. Kalau kamu pernah macam guna spana tu. Okay, jadi apabila arah momen daya untuk mengetatkan dan juga melonggarkan nut.
Jadi bila kita mengetatkan nut, kamu rasa dia ikut arah jam atau lawan arah jam? Okey, B yang pertama tu. Mengetatkan nut, kamu rasa dia ikut arah jam atau lawan? Kamu rasa lah. Okey, kita cara ketatkan nut. Dia adalah ikut ataupun lawan. Okey, ikut arah jam, ikut arah jam. Okey, ada jawapan lain? Okey, ikut arah jam. Okey, jadi jawapannya bila kita mengetatkan nut, dia adalah ikut arah jam. Sebab kita putar begini. Jadi dia adalah ikut arah jam. Okey, kalau kita melonggarkan nut, kita akan tarik ke atas kan? Jadi bila tarik ke atas, dia sebenarnya adalah lawan arah jam. Jadi jawapan untuk mengetatkan nut adalah ikut arah jam. Tapi bila kita melonggarkan nut, dia adalah lawan arah jam. Okey, boleh faham? Okey, boleh. Okey, kita teruskan untuk yang nombor 6. Okey, nombor 6 dia suruh tentukan fulcrum daya dan juga momen daya. Jadi cikgu mau kamu tulis A, B, C itu apa? Okey, kamu tulis A itu apa, B itu apa, C itu apa? Perhatikan betul-betul pintu tu. Okey, jaraknya ada bagi jarak. So, dia ada bagi anak panah putar. Ingat, putar tu untuk apa? Okey, mana satu yang kita kenakan daya? Okey, dan dia kata A, fulcrum, B, daya, C adalah momen daya. Okey, jawapan yang lain? Okey, tak tunggu jawapan kawan yang lain. Fulcrum, momen, daya, jarak. Apa? This is A, B, C itu apa? Okey, kita tunggu kawan yang lain dulu. Lepas tu cikgu bincang. A, daya. Bukan. Okey, cikgu bincang, okey? Okey, dia katakan, okey, dia membuka pintu. Jadi dia suruh level fulcrum, daya dan juga momen daya. Okey, kita tengok yang A. A tu dia tunjuk kepada engsel pintu. Jadi engsel pintu ni adalah titik tetap. Jadi A adalah fulcrum. Boleh faham? Jadi bila ada titik tetap, kita panggil sebagai fulcrum. Okey, boleh. Okey, B. B dia tunjuk untuk pintu punya tu kan? Okey, kalau kita mau buka pintu, kita mesti kenakan daya. Jadi kita buka pintu, kita kenakan daya. Itu daya tolakan. Jadi tempat yang kita pemegang pintu tu, kita panggil sebagai tempat untuk kita kenakan daya. Jadi B itu adalah daya. Okey. Okey, buat pembetulan ya. B itu adalah daya. Okey, ada yang jawab daya. Okey, good. Very good. Okey, daya. Okey, yang C. C itu nampak kan ada anak panah berputar begitu.
Jadi bila ada putaran yang melibatkan putaran, dia mesti adalah momen daya. Sebab momen daya adalah kesan putaran daripada daya yang dikenakan. Sebab tu C adalah momen daya. Okey, jadi jawapan yang keenam, A adalah fulcrum, B adalah daya, dan C adalah momen daya. Okey, good. Bagus, Dania. Okey, yang lain pun bagus sebab kamu tahu juga sudah fulcrum tu semua. Nanti kamu buat pembetulan, okey? Okey, sekarang adalah kesimpulan. Paling last sekali, kesimpulan. Momen daya ialah hasil darab jarak daya dari apa dengan apa. Okey, kamu tulis jawapan. Momen daya adalah hasil darab jarak daya dari apa dengan apa. Okey, kamu tulis jawapan saja. Okey, yang lain? Okey, Dania cakap jarak tegak dan juga paksi kedaya. Okey, yang lain ada jawapan? Sebelum cikgu bagi tahu jawapan yang sebenarnya. Okey, cikgu bagi tahu jawapannya. Okey, kamu tengok, perhatikan betul-betul jawapan cikgu ni. Okey, kesimpulan, momen daya adalah hasil darab daya dari fulcrum dengan daya. Jadi jawapannya, momen daya adalah hasil darab jarak daya dari fulcrum dengan daya. Okay, good. Okay, good. Okay, semua faham. Okay, sekarang cikgu minta kamu tulis refleksi dekat sini, boleh? Okay, refleksi apa yang kamu faham dari pembelajaran kita pada hari ini. Kamu boleh tulis ringkas ya. Kamu faham apa tu tuaskal, kamu faham apa tu momen daya. Boleh? Okay, sekarang kamu boleh tulis refleksi apa yang kamu faham. Yang panjang-panjang, ringkas-ringkas ya pun boleh. Okay, refleksi untuk hari ini ya, pembelajaran kita pada hari ini. Okay, fulcrum daya dan juga momen daya. Okay, good, Dania. Okay, dapat memahami formula kiraan betul. Okay, good, Nazia. Okay, good, Afiq. Cikgu mau tanya, kamu ni ada masalah lain kah?
Okey, faham momen daya. Okey, kamu ada macam sebab cikgu ingat cikgu mungkin kelas kita kan 1 minggu 2 kali. Jadi seminggu tu cikgu ingat cikgu mau buat dalam Google Meet. Kamu ada masalah? Seminggu kita buat dalam Google Meet. Seminggu pula kita buat dalam ni pula, dalam Telegram. Dalam seminggu tu 1 kali kita buat dalam Google Meet. 1 minggu tu kita 1 kali lagi tu kita buat dalam Telegram. Tapi dalam Google Meet tu kita dah buat panjang. Kita buat mungkin dalam paling panjang pun dalam 30 minit begitu, 40 minit. Lepas tu kita bincang buku kerja dalam Telegram. Okey, ada yang ada masalah? Oh, ada yang tidak masalah. Okey, good. Sebab cikgu ingat kalau dalam Google Meet senang cikgu share slide, senang cikgu bagi nampak kamu video, kita boleh buat Kahoot. Jadi pembelajaran kita ni macam best lah, seronok. Jadi tak bosan. Sebab kalau dalam Telegram ni kita boleh buat sikit aktiviti. Jadi bila dalam guna Google Meet, cikgu boleh buat Kahoot, cikgu boleh buat macam-macam banyak aktiviti yang cikgu boleh buat. Jadi kamu pun tak bosan je lah belajar sains ni. Okay, kalau semua on tu, okay, good kalau semua on. Okay, jadi minggu depan kamu download dulu ni Google Meet. Guna telefon pun boleh tu. Okay, download Google Meet. Nanti kalau yang tak pandai macam mana guna Google Meet tu, nanti cikgu ajar macam mana guna. Okay, dah download cikgu. Okay, good. Muhammad Azlin. Okay, ini sampai sini Syak kelas kita. Okay, nanti cikgu ingatkan balik untuk download Google Meet dalam WhatsApp. Lepas tu cikgu akan bagi nota slide cikgu ni dalam bentuk PDF, jadi kamu senang baca. Okay, lepas tu kerja rumah tiada sebab kita sudah bincang buku kerja. Okay, itu Syak untuk hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Okay, boleh leave voice chat ya. Kamu mungkin ada kelas lepas ni. Okay, sama-sama. Okay, sama-sama.